Baik, kita teruskan dengan perkembangan banjir. Ini statistik baharu yang dikongsikan oleh JKM. Menerusi info bencana JKM, setakat jam 12 tengah hari ini, terdapat 34,940 jumlah mangsa yang terjejas akibat banjir dan terdapat 279 jumlah pusat pemindahan sementara dibuka. Setakat ini banjir di 5 negeri, iaitu Johor, Negeri Sembilan, Pahang, Melaka dan juga Sarawak. Johor, negeri yang paling teruk terjejas dengan 32,069 mangsa. Peningkatan yang ketara berbanding semalam dengan 240 PPS dibuka. Manakala di Negeri Sembilan terdapat 1,022 mangsa dengan 10 PPS dibuka. Manakala di Pahang 1,660 mangsa dengan 23 PPS dibuka, juga menunjukkan peningkatan yang ketara. Manakala di Melaka 150 mangsa di 4 PPS dan di Sarawak 39 mangsa di 2 PPS. Angkanya tidak berubah di Sarawak dan pastinya kita nak melihat kepada perkembangan di negeri yang paling teruk terjejas sekali, Johor, dengan 32,000 mangsa ketika ini. Ini laporan situasi terkini kejadian bencana di negeri Johor yang dikongsikan setakat jam 12.30 hari ini. Segamat masih lagi mencatatkan jumlah penduduk yang terjejas teramai, iaitu 12,221 yang ditempatkan di 79 PPS. Manakala di Batu Pahat juga terdapat 4,340 mangsa yang terjejas. Manakala di Kluang 5,178. Rakan tugas kami ataupun wakil Asra Awani di Johor akan bawa perinciannya dari semasa ke semasa. Di Kota Tinggi 3,369 mangsa yang terjejas dan kini ditempatkan di 19 PPS. Itu kalau kita melihat kepada statistik keadaan banjir di Johor ketika ini. Pastinya kita nak faham dengan lebih lanjut ataupun kita nak amati bagaimana agaknya keadaan banjir di Johor ketika ini. Kita akan bersama dengan wakil kami Siti Nur Akila Omar. Akila, difahamkan banjir telah pun menyebabkan laluan utama di Johor kini ditutup. Apa ceritanya, Akila, di sana? Ya, Syazwani, saya kini berada di Pekan Yompeng, yang mana kalau dapat lihat di belakang saya ini antara jalan yang terputus menuju ke Caah. Sebenarnya Syazwani, di Yompeng ini antara daerah yang terjejas dengan banjir dan sebenarnya Syazwani kita berniat untuk pergi ke Caah untuk melihat situasi banjir di sana selepas membuat tinjauan di Yompeng Batu Pahat ini. Tetapi apabila melihatkan keadaan semasa, iaitu jalan terputus di belakang saya ini, kita terpaksa membatalkan hasrat itu dan fokus kepada masa banjir di Yompeng. Dan kalau boleh saya kongsikan, sebenarnya tadi kita sempat bersinggah di PPS SJKC Yompeng 1, yang mana kita difahamkan ada terdapat kekurangan bekalan bahan asas, barangan asas seperti tilam, toto dan bantal. Ia diakui oleh sebahagian penduduk, sebahagian mangsa di PPS terbabit, dan mereka sebenarnya mengharapkan bantuan itu dapat sampai secepat mungkin kerana keadaan di sini hujan dan tentunya sejuk. Mereka semalam cuma tidur beralaskan tikar yang dibekalkan dan juga ada yang tidur beralaskan plastik serta kemah yang telah dibekalkan. Dan oleh itu kita akan mendapatkan perincian lanjut. Nanti saya akan bertemu bual bersama dengan DO Batu Pahat sendiri, iaitu Tuan Nasri Mat Ali, yang mana dia akan menjelaskan situasi ini berlaku dan bagaimanakah solusinya, Syazwani. Ya, Akila, kalau kita berlintas langsung awal pagi tadi, cuacanya mendung dan ketika ini di mana Akila berada ketika ini hujan lebat difahamkan berlaku. Adakah ia sekali lagi menunjukkan peningkatan aras air itu dengan ketara sekali di mana Akila berada itu? Ya, betul. Saya kini berada di Yompeng, yang mana tadi pada pagi tadi saya lihat statistik dalam 3,000 lebih mangsa. Tapi kali ini sudah 4,000 dan kita juga tadi ada membuat tinjauan di kampung-kampung, Kampung Paya, Kampung Melayu, yang mana berdekatan dengan Pekan Yompeng. Memang kalau kita nampak hanya ada yang paras bumbung, tingkap pun dah naik. Jadi memang
kampung ni memang ditenggelami banjir dan saya sebenarnya macam rasa terkejut sebab saya tak pernah cover banjir di kawasan ini kerana kawasan ini antara yang tinggi sebenarnya Ustazani, tapi bila kita lihat saya temu bual penduduk terjejas di kampung Tehel Temehel 2 dan mereka nyatakan bahawa banjir kali ini sama teruknya seperti banjir Johor pada tahun 2006 Syazwani. Ya, Akila, pastinya perkara ini disifatkan sebagai di luar jangka. Pastinya mungkin ada PPS yang masih lagi belum bersedia untuk menerima mangsa-mangsa untuk dipindahkan. Apa kata pihak berkuasa untuk memindahkan mangsa-mangsa ini? Difahamkan tadi Aiman ada cerita ada PPS yang sesak. Bagaimana pula keadaan di Yongpeng itu? Betul, sama juga keadaannya di Yongpeng dan tadi sebelum kita ada menemu bual beberapa orang mangsa banjir penduduk di PPS sendiri dan mereka menyatakan bahawa ada seorang pakcik ini dia sebelum ni di PPS lain tetapi PPS tu dinaiki air dan terpaksa berpindah ke PPS Yongpeng SJKC Yongpeng 1 yang mana PPS ni kalau kita boleh kongsikan video yang kameraman saya ambil tadi dia ada bukan saja dewan ni digunakan kelas di SJKC itu di kawasan kantin mungkin ada kawasan lapang juga digunakan untuk menempatkan mangsa-mangsa banjir ini dan berikut adalah sebab mangsa banjir naik tinggi jadi mangsa banjir ramai mungkin situasi itu agak kelang kabut di situ tapi saya percaya bahawa pihak-pihak berkuasa akan memastikan barang-barang ataupun bahan-bahan keperluan ini akan sampai secepatnya. Syazwani. Okey, baik. Terima kasih Siti Nur Akila Omar, Wakil Astro Awani di Johor. Pastinya Akila akan terus bawakan perkembangan terkini banjir di Johor dari semasa ke semasa.